tiba-tiba jadi kemarau, mata air kering, perigi kering, hujan tak turun. Siapa yang boleh berikan air? Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Bukan bohong. Kan? Zaman dulu orang panggil bohong, bohong hujan. Kan? Bohong hujan. Bohong tu pun kalau dia pandai, sebelum orang panggil dia pun dia boleh panggil hujan, pasal dia pun nak mandi juga. Bohong hujan. Kan? Konon-konon dia boleh panggil hujan. Ya, konon-konon dia boleh turunkan hujan. Dan di penduduk kampung tu juga, kampung tu kemarau. Bila kemarau dia pun tak ada air. Patut tak payah tunggu orang panggil dia untuk bohong, panggil hujan. Dia panggil sendiri pasal dia pun mesti nak mandi juga. Tapi kita di agama kita tiba-tiba waktu kemarau, Nabi SAW keluar ke kawasan lapang di Madinah, ajak para sahabat solat istisqa. Solat istisqa dan membolak-balikkan pakaian. Ya, dia alihkan tidak Nabi alihkan dalam keadaan kusut, ya, tunjuk kepada Allah bahawa kita dalam kesusahan, mohon. Dan banyak hadis belum sempat pun solat istisqa habis, belum sempat pun Nabi SAW beri salam, hujan turun. Kita diajar macam itu, ya, yang menurunkan hujan, datang rezeki, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu berkaitan dengan keumuman pergantungan diri manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, kemudian berbagai bentuk syirik dalam ibadah. Syirik boleh berlaku apabila mengatakan ada rezeki yang datang selain daripada Allah. Kita rasa rezeki itu manusia yang beri. Ya? Sebab itulah dalam kitab ini disebut bukan amalan orang Melayu, orang Arab ada. Dia kata menyembah pokok. Menjadi syirik menyembah pokok. Satu orang kawan saya daripada Kedah, dia cerita kat kampung dia dulu. Ada satu amalan dipanggil memujuk, panggil apa tak ingat, tapi dia pergi ketuk pokok lah. Dan dia ketuk pokok tu waktu bulan Ramadan. Dia kata dengan adanya bulan Ramadan, dia ketuk pokok, ya, kita puja pokok tu. Puja dan ketuk, berbuah. Elok pula berbuah. Dan kita rasa yang menyebabkan pokok itu boleh berbuah sebab ada bulan Ramadan. Syirik. Di kawan saya cerita lah masa kecil tu, tok-tok ini apa, tok-tok Wan minta tok-tok Wan tu jahil. Kalau kita diberhenti tauhid, berhenti hukum yang berkaitan dengan akidah, kita mengaji, syirik kita buat. Ya. Kemudian dia kata hatta pernah bila ni Syekh kata di negara Arab berlaku orang-orang yang mempersembahkan lauk pauk kepada pokok. Pokok mana makan nasi, mana makan lauk, ya? Ataupun mempersembahkan makanan kepada batu-batu dan kubur-kuburan. Ada juga sembah bukan sembah, memuja wali-wali tertentu dalam kubur, letak makanan. Allah, baik kau makan nasi tu daripada kau bagi. Sebab yang mati, yang wali akan kubur dah meninggal. Urusan dia di dunia dah selesai. Nasi kau pergi makan, ayam boleh ke, kau makan lagi tu daripada buli. Dan dia pun mengharapkan dengan membuat begitu, ya, wali dalam kubur, orang yang dah meninggal, atau batu-batu, atau pokok-pokok, atau apa-apa saja makhluk boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat. Di Iraq pun ada orang yang tak berkubur. Misalnya terdapat kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka nak minta kat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang tu dah meninggal, dia hamba Allah yang soleh, dan dia pun tak reda orang puja-puja. Begitulah juga Imam Asy-Syafi'i, ya, di Mesir, tuan-tuan di Mesir. Kalau ada orang pergi ziarah masjid Imam Asy-Syafi'i, di mana di situ ditanam jenazah dia. Kubur dia, tuan-tuan, saya pun balik macam-macam benda orang balik. Bunga, okeylah, bunga boleh terima lagi, tapi dia balik lah bunga daripada badan kat kubur Imam Syafi'i. Buat aku balik, Imam Syafi'i pun tak nak. Lepas tu dia tulis hajat orang Arab, tulis nak dapat anak, minta dari Imam Syafi'i doa kepada Allah nak dapat anak. Dia dulu kata
dia balik ke dalam. Pasal hukum Syafi'i ini dia bertutup dengan ukiran kayu. Kita bertengok dari luar, baling. Ada yang baling duit macam-macam, mengharapkan dengan bagi duit itu rezeki dia bertambah. Dan jangan terbadak dekat bagi saya sebut utama Noim. Ada juga orang Arab nak cerita pun dia belum pulih dia. Macam mana dia nak hukum Syafi'i? Apa benda kita pun tak tahu. Dia nak apa? Dia dapat susu lebih. Ini semua syirik. Kerana Imam Syafi'i dah meninggal. Kalau ulama masih hidup, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Imam Al-Ghazali, orang saleh, Imam Syafi'i dan mana-mana ulama yang saleh, orang saleh, yang kita jumpa dia, minta dia doakan kita, tak masalah. Macam kita biasa buat solat hajat, ada ustaz-ustaz datang kita pun minta doakan kita. Itu tak masalah. Ketika dia hidup, kita rasa dia tu dekat dengan Allah, taqarrub dia dengan Allah. Dan kita mengharapkan dia doakan anak kita, kesejahteraan keluarga kita, itu tak masalah. Tapi dah mati, orang sudah meninggal dunia, kita minta dia. Hatta kalau kita syarat kita minta ulama doa kita kena faham yang akan beri, yang akan memberi nikmat, memberi kebaikan, menolak kemudaratan adalah Allah, bukan kita. Lepas tu saya tak layan ada satu orang bekas polis. Anak dia dah berhenti polis. Anak dia ditangkap dalam satu rumah tu terdapat darah. Jadi mereka ni, anak-anak dia dibicarakan. Dia kata anak dia tak salah, dia minta saya doa. Saya boleh doa. Kemudian dia telefon lagi, ustaz anak saya belum doa. Akhirnya tiap-tiap rumah dia ada mesej, minta saya doa, minta saya doa. Dan saya jumpa dia, saya cakap terang, sekarang ni saya boleh doa, tapi lebih baik abang sendiri yang doa. Mungkin apa yang berlaku ni kifarah dosa semasa abang berkhidmat dulu dalam mana kita boleh tahu. Polis, anggota polis, ada yang baik dan ada juga melakukan kesalahan. Mungkin abang ada buat salah, Allah Ta'ala beri ujian, mereka lah. Tapi ustaz saya tak boleh terima kalau anak saya kena gantung. Saya kata sekarang ni kita tak tahu dia buat tak, kalau dia tak salah, kita minta Allah lepaskan dia. Tapi ustaz saya boleh terima kalau dia kena hukum. Dah kena hukum belum? Belum ustaz, tapi nampak-nampak macam kena. Akhirnya dia minta saya tambah macam lain. Sebab orang ni dia seolah-olah nak letak pergantungan ke bahu kita. Kamu berserah pada Allah. Kalau aku doa banyak, kau tahu tak aku ni macam mana? Kau tahu tak aku ni kadang-kadang aku mengarut juga, kan? Kau ingat aku ni clear sangat. Aku buat manusia biasa juga. Ada ketika dia doa aku sedap. Kadang-kadang aku doa aku dapat. Ada ketika kita doa aku tak dapat. Bagus pukul 8. Kan? Kadang-kadang juga kita mau tidur dalam pukul 8. Ada hal-hal kita nguam juga. Tidak? Jadi kadang-kadang orang kena ambil berkat kita. Kadang orang peluk kita pegang pada benda ni. Benda tak? Aku tak ambil berkat dengan dia. Ikut dia ambil berkat sadar. Cuma tangan musuh-musuh pula. Allah kata berkatnya biasa je. Itu kita tuan-tuan, ada ulama-ulama kita suka orang ambil berkat. Ya, ada orang yang sempat ada jemaah, dia kata ustaz kalau minum air jangan bagi habis. Saya nak balance tu. Lagi berkat air mak ayah kamu minum, itu kamu minum. Lagi berkat. Sebab Nabi SAW sebut keramat wali yang hidup, mak ayah kamu khidmat pada dia. Khidmat pada dia. Ya, minum berkat air, makan minum dia. Itu lebih bagus. Jadi kadang-kadang kita berlebihan dalam perkara ini menyebabkan kita waliyahzubillah. Bagi orang jahil, dia boleh jatuh ke lubang syirik. Bila dia menganggap ustaz, ulama itulah yang boleh beri manfaat pada dia, kebaikan pada dia dan menolak mudarat, bukannya Allah Ta'ala. Itu kita dalam bab ini pun kena hati-hati. Ya? Dan para ulama kalau betul, ya, mereka pun tak suka orang taksub atau fanatik berlebih-lebihan. Ya? Kita biasa-biasa. Ya? Kita hormat ulama, kita hormat orang alim dengan ilmu dia, ya, dengan kurniaan Allah pada dia, yang boleh kita ambil manfaat, kita belajar dengan dia, mengamalkan ilmu dia. Itu kalau kita sayang ulama, kita sayang untuk guru kita, kita sayang ustaz-ustaz kita. Apa yang dia ajar, itu kita amalkan hidup. Itu yang beri manfaat pada guru. Ya? Itu yang boleh memberi manfaat kepada guru.
bukan dengan mempunyai taksub secara tak ketahuan. Bimbang jadi macam ini. Sebab itu di banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini orang-orang jahil. Ya.